Okey, daripada Shah Alam. Okey, soalan dia minta take note macam mana nak suit contoh soalan final theory JPM 50 markah untuk lulus, tapi JPK final exam lulus dia lebih tinggi lah, itu 75. So bila pengisian SPC, jika markah pelajar tu 50% means pelajar tu gagal. Betul lah, sebab okey, dalam final exam, okey, sebenarnya bila final exam yang melibatkan lawatan TPM, okey, dia ada elemen yang dibenarkan ulang final exam tu atas budi bicara PPL lah. Okay, that's why untuk yang pemarkahan JPK tu dia boleh lulus. Okay, tapi untuk final exam JPM, dia ikut kepada markah kali pertama yang dia ambil. Itu yang kita dalam dekat di pelaksanaan latihan sedia ada, kita kena bezakan dua persijilan tu lah. Sekiranya nak masukkan markah untuk SPC, untuk JPM punya persijilan, so kita akan masukkan markah yang kali pertama tu. Tapi untuk persijilan JPK, dia tertakluk kepada budi bicara yang JPK bagi tadi. Sekiranya dia lulus, dia akan dapat markah yang 75% lah. Puan, saya nak confirmkan balik. Tadi Puan kata kalau yang kita budak ulang nilai untuk kerja khusus ni, markah tadi Puan kata 60 kan? Ke 50 sebenarnya? Untuk SPC? Okey. Untuk SPC 50. Minta maaf. 50 Okey, terima kasih. Okey, soalan yang tadi ni daripada Dr. Lima berkaitan dengan tentang latihan. Okey, untuk dalam IPIPE untuk PPL yang PPLLI lah, kan? Okey, sekiranya pelajar ada yang berfokus tangguh latihan, sepatutnya dalam tu student tak ada pun, tak rasa pun dalam mindset tu nama student tu tak rasa tu tak sepatutnya ada itulah berkaitan dengan nak letak catatan dalam jurusan dan nilai tu lah. Jadi maknanya sekiranya status pelajar tu tangguh latihan, dia tak PPL tak perlu buat apa-apa lah pada sistem macam ada soalan lagi ke? Assalamualaikum. Soalan tentang minimum 4 nilaian tadi kan? Wajib satu ujian teori, satu ujian amali, dan dua lagi tu teori dan amali tapi digalakkan dipelbagaikan lah. Betul? Jadi kalau institut buat 4 tapi dia buat 2 ujian teori, 2 ujian amali, salah ataupun tidak? Saya jawab soalannya. Okey, untuk yang ada ujian yang kita kata pelbagaikan tu, kita kira word pelbagai tu kan sebenarnya satu ujian amali, satu ujian teori. Satu lagi another yang tu option tu adalah selain daripada ujian, maknanya tugasan ataupun laporan tu kan. Itulah nak kata betul atau salah sebenarnya, sebab kita punya panduan kita kata pelbagaikan. Jadi bila buat 2 ujian teori, 2 ujian amal, dia yang pelbagaian. Jadi sepatutnya kita kena buat selain ujian lah untuk yang jawab. Masih tak jelas maksudnya. Contoh kalau saya jumpa sebagai seorang naziran nanti kan, jumpa 2 ujian teori, 2 ujian amali, apa tindakan yang perlu dibuat? Adakah kena buat pembetulan ataupun dinasihatkan untuk tidak berlaku lah di masa akan datang macam tu? Kalau boleh clear lah kami punya panduan. Sebab kita tak boleh mengarahkan untuk buat penilaian semula tau. Jadi dekat sini memang teguran tu perlu melaki dalam laporan naziran tu. Jadi institut perlu mengambil tindakan di
in future lah. Dia tak boleh lah nak untuk studi yang telah dilaksanakan tu, dia tak boleh lah nak betulkan masa tu. Okey, terima kasih. Puan agree kerana ada kes yang mana bila kita buat, bila dia nak mengajar ni, kita memang kena tengok syllabus betul. Dekat syllabus tu kita boleh check assessment method dia. So ada setengah subjek yang memang assessment method dia hanyalah ujian sahaja. Dia tak ada quiz ataupun amali tak ada apa. So kalau lah dia buat memang ujian saja, dia kan satu kesalahan sebab dia dah ikut pada syllabus. Dia bukan kopar kan tuan Ida? Bukan. Kan tak ada tugas. Tak ada. Memang ada. Tak tahulah, mungkin waktu dia buat syllabus tu mungkin dia main letak je. Macam tu. Syllabus apa tu? Syllabus bidang apa? Bidang apa nak tahu? Saya tak berani nak cakap bidang apa sebab saya dulu duduk UTP. So saya cek banyak bidang. Kena fakta, maksudnya setakat saya tengok syllabus tak ada pun yang kata state assessment yang tepat ujian. Okey. Jadi kita nak selesaikan masalah, kita kena ada data yang betul lah supaya kita buat penambahbaikan. Kalau memang betul ada pembangunan syllabus yang begitu, kita kena tambah baik lah. Okey. Tapi besok bila dah masuk kopta, memang kena ikutlah subjek online tu. Okey. Cuma ada juga yang syllabus dia suruh buat projek, mini projek benda kan. Tapi tak ikut. Kita just buat minimum ada satu ujian teori, satu ujian amali, lepas tu buat quiz, buat tugasan. Sedangkan dekat dalam syllabus dia, dekat assessment method dia kena buat projek. So kalau terlampau rigid lah naziran, memang boleh cari kesalahan kat situ. Sebab tu ada juga yang kata kita ikut pada syllabus. So macam mana tu? Saya rasa isu tu puan, kalau memang betul ada syllabus, naziran kena pastikan apa syllabus tu, masukkan dalam laporan supaya tindakan nanti masuk pembentangan mesyuarat naziran tu kita tambah baiklah sebab ada fakta. Kalau tak ada fakta, kadang-kadang naziran cakap macam saya cakap banyak tapi report kosong. Jadi maklumat tu tak sampai pejabat. Tak dapatlah dibuat penambahbaikan. Jadi kalau betul-betul ada subjek yang itu ataupun syllabus itu, buat catatan dalam laporan naziran, nyatakan apa bidang dia, kita buat tambah baik. Okey, baik. Baik Cik. Baik Puan, terima kasih. Terima kasih Cik Razim atas recommendation tu. Sebenarnya betul Ni fungsi naziran ni sebenarnya kita buat lawatan verifikasi sebenarnya. Benda yang dah di-implement uji kebelakangan kesilapan memang kita akan tegur dan masukkan dalam laporan. Laporan ni sebenarnya perlu dirujuk semula, adakah diperbetulkan untuk rawatan next. Jadi itulah sebenarnya kita tak boleh lah minta dibetulkan immediately pada masa tu, sebab nayalah budak-budak kalau nak betulkan penilaian semua kan. Tapi jadi segala penemuan tu masukkan dalam laporan dan kita minta ditegur lah dari segi implementation. Jadi pemahaman pengajar-pengajar ni kadang-kadang berbeza-beza. Kadang-kadang dia tak maklum, kita pun tak tahulah, mungkin adalah isu-isu tertentu yang dia tidak mengikut prosedur yang kita tetapkan. Itu tujuannya sebenarnya naziran ni, sebenarnya kita betulkan apa yang dah biasa lah sebenarnya. Okey, saya rasa Assalamualaikum. Dengar tak? Oh, ada lagi ya? Okey, bukan dah. Apa khabar semua? Okey, saya Salmi daripada IPKT. Semua nak maklum ni lah. Apa ni, saya wakil daripada Ketua Naziran IPKT kami lah. Isu pasal pelantikan pegawai naziran tu. Dekat catatan tu, dia nyatakan saya sebagai PPL lah. Sebenarnya saya expired PPL lah. Okey, jadi kumpulan saya ni kita tak ada PPL lah. Tapi nasib baik di IPKT tak ada lagi lah untuk sahkan student LI lah untuk Koptipa. Okey, untuk makluman pejabat lah, Cik Nok lah. Jadi untuk ATK akan datang kena ada seorang lah PPL. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Dina. Memang tadi sebenarnya ada isu yang macam ni memang ada direct kepada PT lah, kepada update. Okey, saya rasa okey, salam. Okey Puan, berbalik pada Encik Salmi tadi isunya berkenaan dengan LI tu saya pun expired tu sebenarnya. Macam mana tindakan kita? Okey, macam ni sebenarnya perancangan jabatan sebenarnya itu untuk menjadikan sebuah dengan
supaya tak ada isu macam ni lah. Ada bila kita nak pakai AI ke apa ke kan. Tapi dalam dalam masa sekarang ini memang agak susah lah untuk kita hantar semua pegawai naziran ni untuk PPL ataupun renew PPL secara kumpulan lah. Sebab daripada nak membalas pada Malaysia tu memang orang minta untuk mana-mana PPL yang nak supaya untuk renew PPL tu direct dengan PR. Jadi kita buat arrangement ni macam tukar sikit untuk diorang lah, sebab diorang ada dari value lah untuk adakan hak untuk kita. Tapi mungkin lah kami akan cuba termasukkan kirim boleh kita akan buat new PPL ni secara kesimpulan lah untuk OPM. Tapi mana-mana yang lain tu memang mohon sangat mohon sangat yang terbaik lah daripada PPL yang ada untuk new PPL macam-macam direct dengan Gini Puan. Puan, untuk saya ditugaskan ke ILC Kuala Terengganu kan, saya tak pasti di sana perlukan PPL untuk masukkan markah dalam MySmile. Okey, kalau macam tu yang mana pegawai naziran boleh tengok maklumat lawatan naziran yang mana terlibat dengan diploma usually akan ada untuk pengusahaan LI. Kali ni kita akan letak PPL-LI ni pada mana-mana yang ada diploma. Tapi sekiranya tak ada, memang sesinya kita memang sebolehnya akan ada letak PPL-LI yang bertindak sebagai PPL lah. Sebenarnya kalau tak ada tu memang tak perlulah memainkan peranan tu. Okey, terima kasih. Boleh Puan. Okey, sedikit tambahan lah peringatan untuk semua pegawai naziran yang mana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dirasakan PPL-LI, tuan-tuan dan puan-puan masih perlu melaksanakan peranan itu sebagai pegawai naziran. Tuan-tuan ni adalah pegawai naziran. Sekiranya tuan-tuan dilantik sebagai PPL-LI itu bukan kerja tuan-tuan untuk masuk dalam MySmile sahkan sahaja. Kita mohonlah, maknanya kerja-kerja naziran yang lain masih perlu dilaksanakan lah peranan naziran seperti mana yang telah di-explain tadi. Maknanya masih perlu buat tindakan kalau untuk lah untuk lagi kita mohon bersebaik tuan-tuan untuk lakukan. Okey, saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah sekiranya ada sebarang soalan boleh naik pada KP dan soalan-soalan mana yang kami pun jawab di chat nanti insyaAllah sekiranya masih ada kami akan jawab dari itu. Okey, dengan itu saya sudahi kita mukadimah dengan wajib-wajib saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji Razim?